Bismillahirrahmanirrahim. Topik 4 yang bertajuk teori pemilikan. Dalam topik ini kita akan sentuh 4 subtopik. Yang pertama berkaitan konsep pemilikan dalam Islam. Yang keduanya tanggungjawab terhadap pemilikan harta. Yang ketiganya jenis pemilikan dalam Islam, iaitu pemilikan sempurna dan juga pemilikan tidak sempurna. Dan yang keempatnya penamatan ataupun pelubusan hak milik. Cuma subtopik yang kedua ni, tanggungjawab dalam terhadap pemilikan harta ini tidak terdapat dalam silibus kamu. Tapi oleh kerana benda ni penting, kita akan lihat sedikitlah ya. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu konsep pemilikan dalam Islam. Milik ataupun pemilikan dalam bahasa Arab dipanggil al-mulk ataupun al-milkiyah. Dari segi bahasa, milik adalah pemilikan harta oleh manusia serta penguasaannya ke atas harta tersebut. Seperti mana kita ketahui, mazhab Hanafi dia menjadikan hak dan manfaat itu sebagai pemilikan, bukan harta. Seperti mana kita sentuh pada 2 minggu yang lalu. Justru mazhab Hanafi mendefinisikan milik sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sama ada bentuk ain barang itu ataupun manfaat. Jadi manfaat juga boleh dimilik. Dari segi syarak, pemilikan adalah penguasaan ataupun kebebasan bertindak seseorang ke atas satu hak miliknya, lantas menghalang orang lain untuk memilikinya, kecuali pemilikan itu diambil mengikut hukum syarak. Lantas seseorang yang memiliki harta memiliki harta melalui cara yang dibenarkan, dia akan berkuasa terhadap harta tersebut. Dia boleh mentadbir, boleh mengambil manfaat. Kecuali lah kalau pemilik itu terhalang oleh syarak. Contohnya dia masih kanak-kanak ataupun dia jadi gila. Jadi terhalang daripada penguasaan. Justru pemilikan hartanah membolehkan seorang pemilik memanfaatkannya untuk diri sendiri, sama ada dia nak jual, nak sewa ataupun untuk diberikan kepada orang lain, sama ada diberi secara hibah, berian ataupun untuk diwakafkan ke jalan Allah. Namun hak tersebut tertakluk kepada halangan. Contohnya untuk kepingan awam, contohnya untuk dibuat jalan raya ataupun untuk dibuat hospital. Di sana ada hak kerajaan untuk mengambil alih. Seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni tentang harta mahjur. Kemudian orang lain dihalang daripada mentadbir ataupun mengambil manfaat kecuali atas kebenaran pemilik ataupun kebenaran syariah. Contohnya melalui wasiat, wakalah, ataupun dia nak ambil manfaat secara sementara melalui sewa ataupun pinjam. Itu dibenarkan. Kemudian hak milik harta ni dia ada dua bentuk. Satu dipanggil hak milik syakhsi, hak milik peribadi yang dimiliki oleh seseorang ataupun beberapa orang individu. Dan yang keduanya hak milik umum, hak milik awam. Sama ada dimiliki oleh suatu badan, oleh kerajaan, organisasi dan seumpamanya. Ini dipanggil hak milik umum. Jadi hak milik umum ni biasanya diperlukan oleh orang ramai. Contohnya air, rumput, binatang ternakan dan seumpamanya, jalan raya. Itu hak milik umum. Dari segi pemilikan ni sebenarnya kita boleh ambil ataupun kita boleh peroleh daripada beberapa cara. Tapi kita tak boleh miliki ataupun peroleh secara haram. Contohnya mencuri, merompak, mengambil riba, walaupun dihalalkan dari segi undang-undang, tapi diharamkan dari segi Islam, ambil riba. Ataupun menyeleweng, tak boleh. Sebaliknya, perolehan mesti melalui ciri-ciri tertentu. Antaranya apa dia? Yang pertamanya, berusaha sendiri. Dia cari sendiri, sumber alam. Dia teroka tanah, tanah yang umum. Ataupun dia terlibat dalam aktiviti ekonomi. Dia berniaga. Maksudnya usahanya sendiri, boleh. Yang kedua, pemindahan harta melalui akad ataupun kontrak muamalah Islam. Antaranya dia beli ataupun dia ambil secara hutang ataupun dia diberi, dihadiahkan
dalam perkahwinan, mahar sebagai contohnya, pemilihan hak ataupun pemilihan harta kepada orang lain. Ini dibenarkan. Yang ketiganya anugerah. Anugerah ni dari segi instrumen Islam ni dipanggil agihan. Islam seperti mana? Zakat, wakaf, pusaka, nafkah, wasiat, ghanimah, rampasan perang. Ini semuanya instrumen agihan dalam Islam. Boleh jadi hak milik. Kemudian hak milik juga melalui bantuan orang lain. Individu, masyarakat ataupun negara. Contohnya kerajaan bagi BRIM. BRIM ni adalah menjadi hak milik kita. Contohnya pelajar dapat 200 bantuan daripada kerajaan untuk beli buku sebagai contohnya. Dapat kupon buku. Jadi kupon itu hak milik kita. Tapi disyaratkan beli buku lah, jangan beli handphone. Tak boleh. Jadi maksudnya sini ini bantuan. Boleh menjadi hak milik kita. Baitumal dan seumpamanya. Okey, itu dari segi konsep pemilikan. Subtopik yang kedua berkaitan tanggungjawab terhadap pemilikan harta. Ini tak ada dalam silibus kamu tapi benda ni penting. Sebab apa? Sebab bila kita sebut tentang harta, di sana ada tanggungjawab. Sebab dari segi Islam, segala harta dan juga antara langit dan bumi ni segala isinya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hartakah, kekayaankah, anak pinahkah, semuanya milik Allah secara mutlak. Yang kita ni hanya diberi pinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah kata segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut hak milik mutlak Allah, kepunyaan Allah, maksudnya kita ni bukan hak milik kita secara mutlak. Kita hanyalah pemilik yang terbatas, yang tidak mutlak. Maksudnya hanya kita ni diberi pinjam sahaja. Maksudnya tugas kita adalah mentadbir. Tugas kita mengguna. Tugas kita adalah pemegang amanah untuk menguruskan harta. Justru harta yang kita dapat ni adalah kurniaan Allah SWT. Yang kita ni bukan setakat bawa harta itu, kita juga membawa bersama harta itu akan amanah dan tanggungjawab terhadap harta yang kita miliki. Justru kita bertanggungjawab memperoleh, mengurus, membelanja serta mengagihkannya mengikut kehendak Allah SWT. Kita tak boleh pandai-pandai urus harta ni ikut kepala otak kita saja. Sebab apa? Sebab kita bertanggungjawab menggunakan harta kita ini dengan baik dan mengikut syariah tanpa mengganggu ataupun merosakkan hak milik orang lain. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hak untuk menuntut hamba-hambanya untuk mengguna dan menguruskan harta itu sesuai dengan syariatnya. Sebab apa? Sebab pemilik harta yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga walaupun kita dakwa harta yang ada ni adalah hasil usaha kita ataupun kita ni tenaga kita. Tidak. Walaupun tenaga kita kita hanyalah sekadar mencurahkannya dalam proses mengeluarkan suatu barangan. Kejayaan mengeluarkannya ataupun hasil yang terdapat itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sebagai orang yang menguruskannya sahaja. Contohnya, kita guna tenaga kita semai benih. Tapi yang menghidupkannya, yang membesarkan benih itu, semuanya di bawah bidang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kita tanam pokok durian. Bajal kita taruh, tapi tak hidup-hidup. Tapi pokok cempedak kita tanam, kita tak tahu bajal pun. Kadang-kadang kita tak membajak pun, tapi tumbuh subur. Sebab apa? Sebab semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah kata dalam surah Al-Waqiah, kamukah yang menumbuhkan ni, tumbuhan ni, atau kami yang menumbuhkannya? Sudah tentu bala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian subtopik yang ketiga berkaitan jenis pemilikan dalam Islam.
Dalam Islam, hartanah ni ada dua jenis. Segi pemilikan. Yang pertama, pemilikan sempurna iaitu milkul tam, dan yang keduanya pemilikan tidak sempurna. Al-milku ghairi tam ataupun milku naqis. Ada dua. Kita tengok yang pertama, pemilikan sempurna. Pemilikan sempurna ataupun al-milkul tam maksudnya pemilikan hartanah yang memberi hak sepenuhnya kepada pemilik untuk memanfaatnya pada bila-bila masa. Tapi mesti berdasarkan hukum syarak. Maksudnya pada bila-bila masa. Hak kita sepenuhnya. Itu dipanggil pemilikan yang sempurna. Yang milkul tam dipanggil. Ini bermakna pemilikan ini adalah salah menyuruh. Meliputi ain barang itu, manfaat barang itu. Maksudnya tidak terhad kepada mana-mana masa. Pada bila-bila masa. Malahan, dia tidak boleh digugurkan pemilikan itu kecuali melalui jalan syariah. Contohnya melalui jalan jual beli. Contohnya melalui apa yang berlaku terhadap kita. Contohnya tiba-tiba kita hilang akal. Hilang akal. Jadi gila. Maksudnya pemilikan sempurna kita itu akan gugur. Mungkin waris kita akan ambil alih. Ataupun kita bodoh dan seumpamanya. Itu jalan syarak tidak menjadi masalah. Jadi pemilikan sempurna ini akan kekal di tangan pemiliknya sehinggalah kita ini meninggal dunia. Ataupun jikalau hartanah itu berpindah milik, contohnya kita jual sebelum kita mati. Ini pemilikan itu akan gugur. Justru bila kita melihat kadang-kadang bila seseorang pemilik itu melakukan kerosakan terhadap hartanya, maksudnya harta milkul tam, maka dia tidak perlu membayar ganti rugi. Sebab apa? Hak milik dia. Namun tindakan dia kalau dia sengaja merosakkan harta itu haram lah. Malahan boleh menjadi kesalahan dan boleh ditahan daripada menguruskan harta. Itu syarat-syarat dalam milkul tam. Harta pemilikan secara sempurna ni kita boleh perolehi melalui beberapa jalan ataupun melalui beberapa kaedah perolehan syarak. Antaranya belian, jual beli, pusaka, wasiat, hadiah, agihan zakat, syuf'ah ataupun hak milik kongsi. Ataupun kita perolehi melalui usaha kita memanfaatkan sumber alam. Contohnya kita cari mineral, mengikut undang-undang lah, ataupun kita memburu haiwan, malahan kita buat proses pengembangan harta juga dianggap sebagai hak milik kita. Contohnya kita membiarkan haiwan kita, milik kita biarkan. Ataupun kita laburkan harta kita. Maksudnya itu adalah kaedah perolehan pemilikan secara sempurna. Malahan pemilikan secara sempurna juga boleh diperolehi daripada harta yang tidak mempunyai pemilik. Daripada harta mahjur. Sebagai contohnya, kita meneroka tanah yang belum diteroka oleh siapa-siapa. Ataupun kita berjumpa dengan harta karun. Ini semuanya boleh menjadi pemilikan secara sempurna. Justru bila kita menjadi pemiliknya, harta itu boleh kita gunakan sebebas-bebasnya untuk tujuan peribadi, untuk dijadikan modal perniagaan, untuk dilaburkan, untuk dikembangkan. Malahan kita juga boleh untuk jual, untuk sewa, untuk bagi wasiat kepada orang lain ataupun bagi hibah kepada orang lain. Ini semuanya dibenarkan jika kita mempunyai pemilikan secara sempurna. Itu satu. Yang keduanya, pemilikan tidak sempurna ataupun milku ghairi tam ataupun milku naqis. Maksudnya, pemilikan tidak sempurna ini adalah pemilikan hartanah yang tidak memberi hak sepenuhnya kepada pemiliknya. Maksudnya kita selaku pemilik, kita selaku yang pengguna ni, maksudnya kita tidak mempunyai hak sepenuhnya. Sama ada kita hak untuk memiliki barang sahaja ataupun bukannya manfaat, ataupun hak memiliki manfaat saja dan bukannya barang. Kita akan lihat contoh nanti. Jadi pemilikan ini adalah secara sementara saja. Dia terikat dengan masa. Contohnya kita sewa. Habis tempoh sewa, kita kena pulangkan balik. Itu dipanggil pemilikan tidak sempurna.
Malah pemilikan jenis ini tidak boleh diurusi. Tak boleh kita sewa rumah, kita wariskan rumah itu yang disewa itu kepada anak kita. Tak boleh. Ya? Ataupun dalam pinjaman sebagai contoh juga tak boleh. Malahan hartanah yang dipinjam, yang disewa akan dikembalikan, mesti dikembalikan kepada pemilik sebenarnya apabila tamat tempoh. Ya? Justru pemilikan tidak sempurna ni ada dua. Satu milkul ain, iaitu pemilikan harta saja tanpa manfaat. Yang kedua milikul manfaat, iaitu memiliki manfaat saja tanpa memiliki harta. Apa contohnya? Milkul ain ni contohnya anak kepada pemilik asal yang telah meninggal dunia. Tidak boleh memiliki manfaat rumah yang disewa sebelum tamat tempoh kontrak. Macam mana tu? Contohnya bapa dia ni menyewakan rumah kepada seseorang. Tiba-tiba bapa dia ni meninggal dunia. Maka anaknya itu tidak boleh mengambil manfaat rumah tu. Tak boleh guna rumah tu. Selagi orang yang menyewa masih lagi tinggal dan selagi kontrak sewaan itu belum lagi tamat. Maksudnya si anak ni dia hanya boleh memiliki harta peninggalan bapaknya iaitu rumah tu, tapi dia tidak boleh memiliki manfaat iaitu mendiami di rumah itu. Satu. Yang keduanya milku manfaat. Memiliki manfaat sahaja tanpa memiliki harta. Sebagai contohnya hak pemilikan seseorang ini itu yang menyewa rumah. Maksudnya bila dia sewa rumah, dia hanya memiliki manfaat sahaja. Dia bukan memiliki rumah tu. Bila dah tamat sewaan tu, dia wajib bagi balik kepada tuan rumahnya. Kalau tuan rumah kata dia nak naikkan sewa dengan kontrak baru, maka kena naik sewa kontrak baru. Ataupun dalam hak milik bersama. Itu juga begitu. Contohnya katakanlah tanah kita ni ada saliran air, di mana air itu pergi ke tanah orang lain ataupun pergi ke tanah siapa-siapa. Maksudnya hak milik bersama. Maksudnya tanah itu memang manfaat itu kita boleh miliki. Air yang lalu di kawasan kita itu boleh kita miliki. Boleh guna, tapi air itu bukan harta kita, bukan hak milik kita. Sebab apa? Sebab dia adalah hak milik bersama. Sistem pembentungan, begitu juga kalau kita tinggal di rumah flat. Rumah flat tu, kita tak boleh memiliki keseluruhan flat tu. Sebab apa? Sebab pemilikan itu pemilikan bersama, serata. Jadi, kita hanyalah memiliki manfaat. Contohnya tangga naik. Tangga tu kita tak boleh buat binaan yang lain. Sebab bukan hak milik kita. Kita hanyalah boleh mengambil manfaat untuk naik tangga itu sahaja. Itu pemilikan tidak sempurna. Justru pemilikan tidak sempurna boleh diperoleh melalui beberapa cara lah. Antaranya pinjaman, sewaan, manfaat, wasiat, manfaat, wakaf bersyarat. Wakaf bersyarat ni maksudnya kita wakafkan, tapi wakaf untuk diambil manfaat sahaja. Bukan untuk pemilikan. Itu juga dibenarkan. Itu dalam bab wakaf. Nanti kita akan bincangkan. Kemudian sesuatu keizinan. Ibahah dipanggil. Boleh juga. Selagi tuan harta itu membenarkan, mengizinkan kita menggunakannya, boleh, tidak ada masalah. Dan akan tamat bila keizinan itu ditarik balik. Kemudian yang ketiga dan yang terakhirnya tentang penamatan dan pelupusan hak milik. Jadi hak milik ini boleh tamat dan juga boleh lupus. Antaranya contohnya pemilikan yang bersifat sempurna boleh lupus bila berlakunya pindah hak milik. Kontrak pindah milik seperti mana proses jual beli. Jadi maksudnya dia akan terhapus. Maksudnya kita tak boleh dah memiliki rumah tu bila kita dah jual. Ataupun sewa beli, perjanjian sewa beli yang berakhir dengan pemilikan penuh. Dipanggil ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa beli yang berakhir dengan pemilikan. Itu juga bila sudah diserahkan kepada orang yang bayar sewa beli itu, maka dianggap tamatlah hak milik kita.
Begitu juga pewarisan pusaka. Contohnya hartanah yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia dibahagikan kepada waris. Jadi maksudnya waris dah dibahagikan. Maksudnya waris itulah yang akan dapat milkutam. Jadi hak milik orang yang meninggal dunia tu dah tak ada lah sebab sudah pun diwarisi. Kemudian wasiat. Waris macam tu juga. Jadi bila si mati dah wasiat, maksudnya hak milik itu sudah pun bertukar tangan. Maka orang yang tidak mewarisinya tidak layak untuk menggunakannya. Kecuali diizinkan oleh pemilik sempurna yang baru. Begitu juga hibah. Bila kita dah hibahkan, berikan hak milik kita ni kepada orang lain, sama ada melalui proses anugerah kasih sayang dan seumpamanya, maka hak milik itu akan lupus. Maksudnya berpindahlah hak milik itu kepada orang lain. Kemudian berkaitan tentang manfaat juga begitu juga. Pelupusan tamatnya bila habis manfaat itu tempohnya. Antaranya tempoh penggunaan yang telah tamat seperti tempoh sewaan, tempoh pinjaman ataupun tempoh ibadah, keizinan yang diberikan dah tamat, maka luputlah hak milik ghairi tam tadi. Begitu juga jikalau barang itu rosak ataupun cacat yang tidak boleh diambil manfaat. Contohnya kita sewa rumah, tiba-tiba rumah tu runtuh. Maksudnya barang tu dah tak ada, dah cacat yang tidak boleh diambil manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya sewa. Tapi tak boleh sewa, maka akan tamatlah pelupusan hak milik tidak sempurna. Kemudian begitu juga orang yang mengambil manfaat meninggal dunia. Maksudnya orang yang mengambil manfaat ni penyewa sebagai contohnya meninggal dunia. Itu mengikut mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi kata manfaat tidak boleh diwarisi ataupun dipusakakan. Jadi bila kita sewa, kemudian kita meninggal dunia, anak kita tidak ada hak untuk mewarisi sewaan tu. Itu mengikut mazhab Hanafi. Tapi mengikut mazhab jumhur ulama, sewaan itu tidak tamat. Dengan kematian penyewa ataupun tuan sewa. Sebaliknya kekal hinggalah tamatnya waktu sewaan. Justru waris si mati sebagai contohnya ada hak untuk tinggal di rumah sewa itu. Kemudian yang terakhirnya antara kaedah juga untuk penamatan hak milik tidak sempurna ni adalah pemilik meninggal dunia. Contohnya manfaat diperoleh melalui sewaan ataupun pinjaman. Ini juga mengikut mazhab Hanafi, tapi mazhab jumhur kata pinjaman tidak tamat dengan kematian orang yang meminjam ataupun si pemberi pinjaman. Dia tak tamat. Tapi mazhab Hanafi kata tamat sebab mazhab Hanafi dia melihat kepada manfaat itu adalah harta yang boleh dimiliki. Okey. Ada satu lagi cara penambatan dan pelupusan hak milik, iaitu melalui kontrak paksaan. Ikrah dia panggil, ikrah paksaan. Jadi andai kata kita ada paksaan oleh badan kehakiman. Contohnya hakim memutuskan bahawa rumah kita ni kena lelang, maka hak milik kita itu akan lupus. Sama ada hak milik secara sempurna ataupun hak milik tidak sempurna. Kalau sempurna maksudnya rumah kita kena lelang. Kalau tidak sempurna, contohnya rumah sewa kita kena lelang, maksudnya hak milik kita ni akan gugur. Yang keduanya, paksaan bagi kepentingan awam. Contohnya kerajaan nak bina masjid, kerajaan nak buat lebuh raya. Lalu kerajaan kata, kami nak ambil tanah ini. Maka dari segi hukum Islamnya boleh diambil tanah itu dengan dibayar papasan. Maksudnya hak milik kita, asalnya tanah kita itu akan lupus menjadi hak milik awam kemudiannya. Jadi Ustaz Aqsa setakat itu sajalah untuk tajuk yang keempat bagi teori pemilikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.